ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpullah seluruh manusia ni nak buat sesuatu, takkan dapat, melainkan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hal COVID ni. COVID ni seluruh manusia berkumpul dah berkumpul, dah bersatu nak hilangkan COVID ni. Allah SWT telah hantar COVID ni hampir ke seluruh dunia. Ya. Satu waktu tu ada negara-negara yang tak dijangkiti COVID ni, tapi sekarang dah yang tak dijangkiti ataupun yang dah pulih, namun datang balik. Negara macam New Zealand, Brunei, Vietnam, China, Korea, semua sudah mengalami kembali yang disangka dan diharapkan sudah tak ada, namun dia datang kembali. Jadi banyak yang berfikir bahawa COVID ni will stay. COVID-19 ni will stay, macam cold and flu. Dia akan menjadi menghantui manusia, menjadi satu perkara biasalah, kena COVID dan mati. Jadi tak nampak bahawa COVID ni akan hilang, seperti mana kita dapat SARS, bird flu masa yang dulu. Jadi ini manusia berkumpul untuk hilangkan COVID ni, namun tak hilang, melainkan Allah izin lah. Jadi ini orang semua tak tahu, tak nampak selama ni. Mereka buat vaksin, hilang. Mereka cipta vaksin, hilang. Jadi mereka ingat mereka berkuasa lah. Allah tak ada. Tapi Allah mau ajar manusia ni bahawa bukan vaksin kamu berkuasa. Kamu datang tak kepada percaya tu bila melihat keadaan dunia ni? Vaksin dah siap lah, banyak vaksin, tapi dia tak hilang. Mereka yang dapat 2 vaksin macam Yazid ni dan Samad ni tak ada janji dia akan selamat. Kita yang tak kena vaksin selamat, dia tak kena juga. Kalau kena tinggalkanlah, karantin. Tinggalkanlah rumah Sibang ni, duduk mana-mana gua. Kan? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni sebenarnya tak boleh buat apa yang selamanya dia tak datang kepada percaya ni. Jadi manusia tak akan datang kepada percaya ni, bahawa dia tak boleh buat apa melainkan izin Allah ni, melainkan Allah ajar dia lah. Jadi Allah datangkan COVID ni untuk ajar manusia. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tak tahulah, walau ada yang nampak atau yang tak nampak. Yang tak nampak tu hati buta. Sufian nampak tak?
Ha? Atau tak nampak? Yang tak nampak tu hati sangat buta lah. Ini dah dekat nak mencapai 2 tahun lah. Nanti tak tahu 3 tahun lagi. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya itulah kebenaran. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. La ilaha illallah tu maksudnya tiada yang berkuasa melainkan Allah. Kita huraikan balik, tiada yang berkuasa beri faedah atau manfaat dan mudarat melainkan Allah. Atau tiada yang bagi faedah atau bahaya melainkan Allah. Jadi vaksin tu kita cipta, sepatut dia bagi faedah. Tak ada. Selalunya vaksin tu Allah bagi faedah. Kali tak. Bolehlah vaksin dah dekat 1 bulan. Rakyat Malaysia dah dekat berapa juta vaccinated dah. Kan? Dan juga rakyat Amerika, rakyat Brunei, main tak sampai juta lah, dia rakyat 4,000 je. Baru ni Brunei cakap kami telah dapat menghilangkan COVID dengan vaksin ketuhanan. Orang lain ada vaksin apa nama vaksin? Pfizer, Sevenica. Yang Brunei special vaksin ketuhanan, mufti dia. Brunei negara kecil tu dapat mencipta vaksin ketuhanan. Lepas dia cakap, dia tak lama datang lagi. Dan dia datang pada 2 orang yang dah, daripada orang yang dah 2 kali vaccinated dah. Jadi Brunei akan pergi ke 3 kali. Dia ada duit kan? Dengan izin Allah, rakyat dia pun kecil. Brunei tu jadi negara kaya sebab rakyat kecil, pendapatan banyak, kaya lah namanya, per capita income per person. Jadi banyak lah kan, duit banyak, rakyat kecil. Orang lain macam Indonesia tu, pendapatan kecil, rakyat banyak, miskin lah. Jadi miskin kaya ni sebenarnya yang dia cakap negara kaya tu tak betul. Dalam negara kaya tu ada orang yang tak ada kerja, duduk merempat. Macam Singapura tu ada orang tak ada rumah. Kalau tengok boleh benar, dia hanya berapa pendapatan negara dan rakyat dia. Singapura masih kaya lah, rakyat berapa? 5 juta ke? Lebih kurang lah bagi dia. Kaya lah. Brunei kaya, Singapura kaya. Nak tengok negara sekangkang kera tu. Kalau orang Singapura ni bangga dia negara kaya maju, sekangkang kera je negara tu. Rakyat dia cuba tengok, satu-satu tengok. Jadi kita tidak mahu definasi negara kaya ni dengan macam itu punya cara. Dia mesti setiap orang kaya, baru negara kaya. Negara kaya ialah negara yang orang tak ada miskin, seorang pun tak ada, baru nama negara kaya. Ini tak, per kapitanya tinggi, tapi ada juga di kalangan mereka tu yang tak ada makan, minum ya. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah yang berkuasa, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada beri faedah, bahaya melainkan Allah. Itu perkataan-perkataan sangat-sangat benar. Tiada yang berkuasa memberi faedah atau bahaya melainkan Allah. Perkataan sangat benar, yang manusia tak ada nak cakap. Hampir tak cakap bertahun-tahun ataupun seumur hidup, tak pernah cakap. Dengar pun tak ada. Dengar pun tak ada, cakap pun tak ada. Betul tak? Tiada yang berkuasa memberi faedah, bahaya melainkan Allah. Yazid tak pernah dengar ni, kecuali dia dah buat usaha ni. Pernah kau dengar dulu? Tak ada. Sama? Macam mana nak ada ke hati?
Kau ada dengar sebelum kau buat kerja ni? Buruk baik datang dari Allah. Bukan baik aja datang dari Allah, buruk dari saya. Sebab itulah kerana tak pernah cakap, tak pernah dengar, ustaz-ustaz yang mengajar agama tu pun dia tak tahu. Dia kata baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Ustaz tu nak bagi tahu orang bahawa Allah ni bagi baik aja, buruk tak. Konon macam betul lah. Oh, saya ni tak betul. Jadi yang buruk dari saya, dari Allah, kan macam maksudnya, yang baik dari Allah apa yang saya cakap ni, yang buruk tu dari saya. Dia tak nak salahkan Allah lah kan, maksudnya. Tapi itu salah cakap tu. Yang betulnya buruk baik dari Allah. Allah bagi buruk, maknanya Allah bagi baik. Ustaz tu tak boleh bagi buruk, dia tak boleh bagi baik. Orang yang duduk dalam ceramah tu tak boleh dapat baik, tak boleh dapat buruk, melainkan Allah bagi dia. Ceramah baik, orang tu dapat buruk, salah faham. Siapa bagi dia salah faham? Siapa bagi Sufian salah faham dengan bayan saya? Bayan saya baik. Allah bagi saya bayan yang baik. Semua benar, baiklah. Kamu yang dengar ada yang dapat buruk bila salah faham lah, atau tak faham. Siapa bagi tu? Saya ke? Bukan. Saya tanya Allah, ada kamu sampai hari ni tak pernah faham bayan saya? Macam Rasidi kan? Berapa faham? Kosong. Yazid Samad ada kala 3% saja. Bukan dia bodoh, yalah pada standard orang lah, tapi pada standard Allah dia tak pandai. Kalau pandai mesti dia faham 80% kan, 70% kan. A lah tu 75 ke atas kan selalu kita bagi markah, 80 ke atas A+. Betul tak? Jadi kalau setakat 3%, 1% tu hampir macam orang tak faham lah. Tak ada orang markah 3%, E pun tak dapat, F pun tak dapat, Z agaknya. Yazid 0%, berhari-hari kosong. Siapa bagi buruk kat dia tu? Dapat 0.3 tu buruk ke baik? Buruk lah kan. Yang 70, 80 tu baik lah. Halim kat Melaka 80. Dia guru je. Samad Profesor Madya, tapi buruk dapat. Jadi baik buruk ni dari Allah, bukan dari saya. Saya tak boleh cakap baik dari Allah, buruk dari saya. Mana? Kalau tak, buruk saya boleh bagi kamu tak faham. Saya bukan ada kuasa nak bagi kamu tak faham atau faham. Itu. Kau jelas tengok kan, yang bagi faham tak faham ni Allah. Yang bagi saya cakap yang baik ni Allah, bukan ada saya punya. Jadi Allah bagi baik dan bagi buruk. Wa khairi wa syarri minallah. Mana? Ini rukun iman yang ke-6. Ustaz-ustaz tu tak ada rukun iman. Bila tak ada rukun iman, iman tak ada lah. Ustaz-ustaz yang cakap tu dia tak ada iman saja. Nama ustaz, ulama, mengajar sana, mengajar situ, tapi mengajar salah. Tapi orang kat depan ni semua tak tahu itu salah. Ada yang tahu. Dia pun ikut juga. Baik dari Allah, buruk dari saya. Jadi dia Tuhan buruk, Allah Tuhan baik. Betul ke? Macam orang India, dia banyak Tuhan. Cina pun banyak. Dia bagi Tuhan-Tuhan tu macam-macam kelebihan lah. Ini Tuhan baik, ini Tuhan bagi buruk. Ini Tuhan bagi anak, ini Tuhan bagi kentut. Tak ada anak.
Jadi itulah ustaz-ustaz tu macam Cina, India, bagi tahu orang ini Allah Tuhan baik, saya Tuhan buruk. Berdosa. Syirik. Jadi dia mengajar benda lain banyak tak baik, tapi mengajar syirik memang tak baik. Sungguh-sungguh tak disukai oleh Allah Ta'ala. Apa yang tanda dia alim tu? Dia kata orang tabligh tak ada ilmu. Dia lagi tak ada ilmu. Lepas tu tak sedar diri pula tak ada ilmu. Mengata orang tak ada ilmu, orang tabligh tak ada ilmu, orang tabligh tak ada ilmu. Dizikirkannya, dicanangkannya di seluruh negara, orang tabligh tak ada ilmu. Dia ada. Dia ada apa? Baik dari Allah, buruk dari saya. Tu baik lah. Jadi buruk baik ni datang dari Allah. Allah bagi buruk, Allah bagi bencana tu. Siapa bagi? Ustaz tu bagi ke? Yang dia Tuhan buruk tu. Yang bagi bencana tu Allah. Yang bagi air hujan turun tu Allah juga. Itu maknanya Allah bagi baik, Allah bagi buruk. Jadi ustaz tu tak ada cakap macam tu. Dia kena cakap buruk baik dari Allah. Kamu yang tak faham, Allah buat kamu tak faham. Buruk. Kalau kamu salah faham, Allah buat kamu salah faham. Kalau kamu dapat faham, Allah buat kamu faham. Kenapa Allah buat kamu salah faham? Sebab kamu tak ada yakin, tiada yang tahu melainkan Allah. Tak ada yakin tu. Kenapa kamu tak yakin tak ada yang tahu melainkan Allah? Sebab kamu riak. Riak atau kibir. Maknanya menyangka saya pun tahu. Bila kita yakin, kita tahu, kita tak ada minta dengan Allah supaya bagi faham. Macam Samad, dia tak minta dengan Allah. Atau minta dengan mulut, tak ada dengan hati. Sungguh-sungguh tak ada minta dengan Allah. Tak ada minta dengan Allah. Dituruh minta pun tak minta juga. Sebab apa? Orang tak minta ni orang riak, tahu tak? Orang tak minta dengan Allah ni orang apa? Tak ada orang tawaduk tak minta dengan Allah. Cuba tengok bila orang susah, dia ada masalah, mula tangan Allah. Cuba dia semua baik, makan minum ada, sini ada, ke sana kemari dengan duit dia, tak ada dia minta. Macam Yazid, dia tak minta dia dulu. Sebab dia dapat makan, dia dapat minum, itu dah ditentukan untuk dia. Tapi hidayat dia tak dapat, sebab tak minta. Orang yang tak minta hidayat ni orang yang rasa diri dah dapat hidayat, sebab dah pergi masjid. Orang yang rasa dia dapat hidayat, dia tak ada minta. Jadi orang yang dapat tak faham ni, sebab dia ni tak duduk dengan bayan, dengan yakin dia tak tahu, yang tahu Allah. Orang yang tak faham Quran ni, bila dia baca, orang yang tak ada yakin, tiada yang tahu melainkan Allah. Orang baca Quran tak faham dia. Orang dengar bayan tak faham. Setiap lepas bayan saya tanya dengan Allah, kamu faham tak? Ada kamu mengaku faham? Tanya berapa faham? 2%. Tanya berapa faham? 0.1%. Ya, apa ni? CD dapat 0.1%. Kenapa dia dapat buruk? Sebab iman tak betul. Jadi sekarang kita betul-betul tak ada iman lagi. Betul-betul, kan? Betul-betul tak ada iman lagi. Betul-betul tak ada iman lagi. Sebab itu Allah start Al-Baqarah, banyak surah-surah Quran dengan ayat mutasyabihat. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra.
Tasin Min. Ayat-ayat tu tak ada siapa faham. Kenapa Allah letak awal ayat tu? Supaya kita baca Quran dengan yakin tak ada yang faham melainkan Allah. Oh, Allah bagi saya faham. Mereka yang ada yakin macam tu, dia doa pada Allah. Orang yang tak yakin, Allah yang tahu, dia tak tahu, dia tahu juga, mana nak doa? Jadi apa berlaku? Dia dapat baca Quran, dapat buruk. Salah faham. Atau tak faham. Yazid macam ni, mengangguk je. Buat tak ada. Orang yang percaya Allah faham, dia tak faham, baru Allah ajar dia. Orang yang rasa dia hina, dia tak tahu, Allah tahu. Dia jahil, dia tak pandai, Allah pandai. So Allah bagi, dia ajar dia lah. Allah nak ajar orang rasa dia pandai juga, buat apa? Allah pandai. Dia cakap, aku pun tahu juga. Allah nak ajar dia ke? Awak ingat? Nak ajar dia? Mana nak ajar dia? Tak faham lah. Kan? Jadi kita hari ni jangan cakap Allah bagi baik, saya bagi buruk. Ustaz-ustaz tu tak boleh cakap tu. Haram. Nah, tak boleh habiskan bayan, baik dari Allah, buruk dari saya, kelemahan saya. Tu dosa besar tu. Mengajar syirik tanpa mereka ketahui tau. Mereka tak tahu tu yang tu salah ni. Bukan mereka saja nak buat tu. Mereka tak faham. Dah tu, kalau iman pun tak ada, mengajar buat apa? Dan itulah menyebabkan yang mengajar pun tak betul, yang dia ajar pun lagilah tak betul. Apa yang ada majlis ilmu tu selain daripada dapat duit? Buang masa dengan buang duit. Memberi duit pada orang yang nak duit ni, mengajar agama nak duit ni, kata Allah jangan ikut dia. Orang yang mengajar agama nak dapat duit ni, jangan ikut dia. Allah beritahu dalam Quran, ikut dia makna ikut orang sesat. Ikut orang yang mengajar agama sebab dia nak duit, bukan dia tak nak duit, orang bagi duit tu lain hal. Yang nak duit mengajar agama, Allah bilang jangan ikut dia. Allah bilang jangan ikut dia, sebab dia tu orang yang tak ada hidayat. Hari ni itulah yang kita ikut. Ustaz cakap, kalau letak nama depan ustaz, semua cakap dia betul. Jadi orang arkam kan, banyak yang bukan ustaz letak depan nama ustaz. Sebab apa? Saya tak ada nak letak nama saya ustaz. Apa saya panggil saya ustaz? Saya profesor. Ustaz lah panggil. Saya tak ada letak ustaz depan nama saya. Doktor ada, profesor ada. Orang nak letak nama ustaz, awak ustaz pun tak ada. Kan? Nipu pun mana? Orang suka letak haji pula. Kenapa nak letak haji depan nama tu? Tuan guru. Buat apa? Yalah, orang sebut tuan guru. Betul ke awak ni tuan guru? Betul ke saya ni tuan guru? Tak payah sebut nama-nama depan ni semua. Kalau dah buat, padam. Jangan buat lagi. Kalau dia nak panggil kita tuan guru, panggil lah dia. Kalau dia tak nak pun tak apa. Tapi kita taklah panggil pakcik. Orang tuan guru tu dengan nama macam cara kurang hajar pula kan. Itu kita. Tuan guru tu tak boleh merasa dia tuan guru. Tuan guru yang sebenar Allah Ta'ala. Makna yang betul tahu Allah. Kalau Allah tak bagi tahu apa pun kita tak tahu. Mana kita boleh tahu kalau apa Allah tak bagi tahu? Mesti kita tak tahu. Panggil tuan guru. Tuan guru sebenar yang betul guru Allah Ta'ala. Atau kailah
Kalau kita nak panggil Tuan Guru tu, dia ada hubungan dengan Allah. Allah bagi tahu dia. Kalau tak ada hubungan dengan Allah, tak payahlah panggil Tuan Guru. Kita tu lah, jangan panggil Tuan Guru. Ustaz pun cukup lah. Nak, ini tak, berserban besar je dah Tuan Guru. Share. Sahibul Fadilah. Macam-macam nama letak. Nama aja. Nak buat apa? Faham agama tak ada, faham Quran tak ada. Jadi hari ni semua orang sudah jadi tak tahu, mengajar orang yang tak tahu juga. Yang tak tahu agama mengajar yang tak tahu. Dua lah jadi tak tahu. Jadi dalam kesesatan demi kesesatan, kesesatan atas kesesatan. Jadi bapa yang mulia, buruk baik dari Allah. Ini perkara yang mesti kita cakap. Hari ini kenapa datang azab buruk? Kenapa yang lain tu tak dapat azab? Dapat rahmat dari tempat kan? Allah bagi hujan malam. Waktu pergi kerja ni tak ada hujan. Siang tak ada hujan. Kadang-kadang lah. Tapi hujan malam. Itu hujan diturun waktu malam ni umumnya lah rahmat. Sebab tak ganggu orang kan. Orang tertidur je. Kalau hujan waktu nak pergi kerja, sesak tak apa. Hujan tu Allah letak dengan dia bala kan. Ada bukan semua hujan rahmat. Ada hujan, air turun terus ke dalam bumi tu, dia terus turun. Bumi tak ada air. Jadi bila tanaman bumi tak ada air, dia tak tumbuh. Tanam-tanam kat Mekah tu banyak hujan turun. Tak ada dia turun terus ke bawah. Atas desert, padang pasir tau. Dan hujan memang kurang turun sana. Jadi tanah yang subur ni, air hujan tu dia tak pergi turun, dia kat bawah atas. Jadi bila dia bergelinang air di atas tanah ni, jadi mineral semua jadi soluble lah. Mineral ada dekat air-air kat situ. Itulah namanya baja. Mineral dekat tanah tu dengan air. Bila kita tanam pokok, dia tumbuh. Sebab pokok ada makanan, mineral. Mineral bahasa Melayu apa? Garam galian ya. Itu sebab nak tahu tanah tu subur atau tidak, ada mineral banyak tak? Mineral macam sodium, potasium, silikon. Apa yang mineral dalam buah apricot tu? Dia bergantung kepada apa mineral dia kat bumi. Apricot dia ada mineral yang dia mahu, maka tumbuh apricot subur aja. Kalau tak ada mineral tu, tak tumbuh apricot tu. Buah anggur, kita mau tahu apa dia nak plant tu. Kalau kita tahu sains tu, kita taburkan tu, tanam baik. Kita ni semua, badan kita ni dari minerals. Kita dibuat daripada tanah. Tanah tu ada mineral. Sebab itu ubat yang sebaiknya adalah mineral, bukan drugs. Kalau kita nak baiki badan kita, mineral. Itu yang buat pil-pil mineral. Macam pil pil apa tu, pil yang saya suruh Samad beli semua kan, Hostel, bilberry. Hostel tu dia banyak silikon, bilberry tu dia banyak manganese. Celery tu dia banyak sodium.
dengan izin Allah, Allah bagi saya tahulah. Banyaknya Allah bagi saya baca buku yang berkenaan tu. Jadi kalau Malaysia ni nak tanam berbagai-bagai jenis tanaman, dia kena tahu. Lepas tu tabur semua mineral tu, tumbuh. Korma tumbuh kat sini. Anggur, delima. Bagus-bagus lah. Greenhouse-nya. Jadi kita boleh tanam semua tanaman di seluruh dunia kat sini. Jadi kita ada air hujan, kita ada mineral. Dan air hujan tu tak terus turun ke bawah, dia ada berlinang. Jadi tanah subur. Malaysia ni banyak tanah subur, sebab itu green semua. Tapi hanya kita tak ada pandai. Jadi tambah sarap je, tumbuh benda-benda yang tak berapa faedah. Lepas tu benda yang tumbuh pula kita tak buat kajian pula. Apa yang ada dekat dalam mineral, apa yang ada, tak ada buat kajian. Kadang-kadang dalam benda-benda macam lalang ni semua ada mineral tu. Jadi apa ubat kita boleh buat dari lalang? Akar dia. Pokok kelapa tu apa mineral dia? Buah kelapa tu apa mineral dia? Buah durian tu apa mineral dia? Ya, kajian. Lepas tu buat jadi ubat. Tak nak makan durian ni, makan mineral yang ada banyak kat durian tu. Jadi kajian tu tak ada dibuat. Jadi tak tahulah. Dan tak ada orang pun bagi tahu macam saya bagi tahu ni. Ubat penyakit kita semua, nak sembuhkan semua organ kita, kita perlu mineral nak sembuhkan organ tu. Selain dari mineral, kita mau darah yang ada bersih, yang ada oksigen. Mineral dengan oksigen combustion, dia jadi benda smith. Jadi untuk oksigen ada, darah mesti bersih. Untuk darah bersih, buang air besar kena bagus. Jadi bila buang air besar bagus, blood tak toksimia. Toksimia apa? Ada banyak toksin. Jadi bila dia lalu dekat lung, kalau dia tak banyak toksin, dia punya serap oksigen. Kalau dia banyak toksin, dia tak boleh serap oksigen. Bila blood tu tak ada banyak oksigen, combustion tak ada, walau mineral ada. Jadi kita bukan bagi pil mineral je, pakai pil untuk melawaskan buang yang besar, sebagainya. Kita perlu ada vitamin juga, vitamin A, vitamin C. Itu semua perlu dalam combustion. Kita perlu mineral, kita perlu vitamins. Kita perlu juga enzim. Di mana ada. Itu sebab inilah the new health yang kita tak pakai. Kita pakai drugs. Drug ni dicipta oleh orang yang nak duit. Dia tak suka orang sembuh. Dia suka orang sakit tu hilang sakit, tapi sakit ada lagi. Sakit je hilang, tapi sakit ada lagi. Kecil manis, gula je kurang, ada lagi. Itu dia nak. Sebab drug tu akan dipakai sampai dia mati. Dia banyak duit lah buat. Jadi orang yang makan drug ni semua sebenarnya membantu orang banyak duit je yang membuat drug tu. Drug tak suka buat benda-benda yang boleh menyembuhkan. Ini semua kita tak diberi ilmu oleh Allah, sebab Allah bagi kita azab. Azab apa? Kerana tak buat kerja dakwah, tak ajak manusia kepada kalimah yang benar. Kenapa Allah ajar saya? Sebab saya mengajak manusia pada kalimah yang benar. Saya mengajar manusia supaya membuat kerja ni. Bukan saya je buat, saya suruh manusia semua. Jadi Allah sangat sayang kat saya. Macam-macam ilmu dia bagi kat saya, termasuk ilmu kesihatan, ilmu buat kerja dakwah, ilmu macam mana ini, macam mana itu, macam mana nak mengubah perangai manusia ni. Allah bagi macam mana nak mengubah perangai manusia, macam mana nak merawat badan manusia, macam mana nak buat manusia jadi baik. Semua Allah ajar kat saya. Jadi saya ni macam rahmat lah, macam Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi orang keliling saya ni tak menghargai saya, suka saya pun tidak. Halim menjauh kat Melaka tu cinta kat saya, yang kat depan ni tak ada. Kan? Jadi tuan-tuan bapak sekalian,
Tiada yang buat melainkan Allah. Allah bagi ilmu kat saya. Bukan saya pandai. Tapi bila Allah bagi saya ilmu, saya pandailah. Kenapa saya boleh faham Quran tu dan boleh tafsir? Senang ke nak tafsir Quran? Kalau senang, banyaklah tafsir sekarang kat dunia ni. Kenapa selama ni tak pernah ada tafsir keluar? Ibn Katsir punya tafsir tu bukan tafsir. Bila Azri dah baca saya punya tafsir, dia tahu yang Ibn Katsir tu bukan tafsir. Dia pun tak faham. Bukan dia tambah faham, salah faham lagi. Tambah tak faham lagi. Tafsir kalau tambah tak faham, itu bukan tafsir. Tafsir ni, bila kita baca Quran tak faham, baca tafsir, oh ini dia. Baca itu baru tafsir. Orang nak tahu tu, mesti Allah ajar dia. Kalau tak ada siapa boleh tafsir Quran kalau Allah tak ajar dia. Bukan belajarlah PhD ke, Arab ke, ilmu apa kan, tak boleh tafsir Quran. Quran ni boleh ditafsir dengan oleh kekasih Allah aja. Siapa kasih Allah? Orang yang Allah sangat sayang, sehingga Allah bagi dia ilmu. Macam saya, walaupun saya profesor optometri, saya lulus itu dunia punya, tapi saya kekasih Allah. Allah ajar saya ilmu yang saya tak pernah belajar kat universiti. Kat mana pun. Ilmu doktor ni mana ada saya belajar medicine. Ilmu tafsir Quran mana ada saya belajar agama. Ada? Dan tu kenapa saya faham tu, macam mana saya boleh jadi doktor pula? Doktor pun boleh, ubah perangai dengan izin Allah pun boleh. Nanti kita perlu ada hospital buat orang sembuh, bukan hospital macam sekarang, menahan sakit saja. Tapi yalah, nak buat pil-pil mineral tu bukan murah pula, mahal. Satu biji pil tu berapa banyak celery punya, daun celery perlu banyak. Satu bunch tu celery nak dapat 2 pil, 3 pil. Sebab tu kan murah pula, nak beli 2 sen pula. Tapi tak tahu kalau kita banyak buat dan boleh diguna. Jadi semua manusia bila tak dirahmati Allah, dihantar bala, ilmu ni semua tutup. Sekarang ni seluruh dunia tak tahu macam mana nak rawat orang sakit. Hanya nak bagi sakit dia hilang je, sembuh tak boleh. Lepas tu nak bagi dia hilang lagi, buang aja, operation. Jadi kita banyak doktor yang tak tahu apa dia buat dengan surgeon yang pandai potong. Pandai potong ini bukan menyembuh, menusahkan badan tu lagi. Last mati. Mati pula iman pun tak ada. Sebab usaha iman tak dibuat, kerja Nabi tak dibuat. Dah lah sakit, teruk, mati pun tak ada iman. Masuk neraka, susah selamanya. Di dunia pun, di akhirat pun. Kerana apa? Allah bagi kita bala, Allah bagi kita jahil sebab kita tak cinta Allah. Kita tak buat kerja yang Allah sangat suka, iaitu kerja mengajak manusia kepada Allah yang Allah fardukan kepada Nabi-Nabi dan kepada semua manusia ni lah sebenarnya. Dia perintah yang fardu. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni perintah yang fardu. Yang hari ini ustaz-ustaz semua tak faham yang ini fardu. Macam mana nak mengajar agama? Yang mengajar agama pun tak tahu ini fardu. Sebab itulah semua orang tak buat kerja dakwah, tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebab itu Halim tak buat kerja. Mana dia pernah dengar? Dia tahu YouTube saya ni sebab isteri dia doktor. Masa COVID ni orang tabligh, masa kluster tabligh tu, dia minta orang tabligh Melaka semua pergi cek. Isteri dia cakap, dia orang tak datang lah orang tabligh ni. Jadi Halim cek nama tabligh, keluar nama saya. Cek lagi, keluar nama saya. Dia tekan nama saya, keluar YouTube Nasuha, baru dia dengar. Allah SWT bagi kebaikan lah, kan dia bukan saya. Jadi kebaikan ni datang dari Allah. Allah bagi kita baik bila kita betul sikit hubungan kita dengan Allah. Untuk hubungan betul, dalam hati mau ada yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Dan untuk itu datang, hari-hari mau cakap kalimah ni, hari-hari mau dengar, hari-hari, pagi petang, paling kurang 45 minit ke 1,5 jam. Dari rumah ke rumah, lorong ke lorong. Bukan Islam.
Yang bukan Islam mau ajak dia ucap kalimah ni. Setelah ucap kalimah, ajak dia buat kerja dakwah ni. Kalau dia sekali je ucap kalimah, mana nak masuk? Dia kena buat kerja ni supaya dia dengar dan cakap ulang kali, berkali-kali, dengan niat nak suka ke Allah, dengan korban harta diri dia, sehingga Allah suka. Bila Allah suka, baru kalimah tu masuk, baru amal jadi baik, baru Allah sayang dia, baru Allah buka hijab dia. Allah bagi dia ilmu, Allah bagi dia faham, Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia kuasa. Apa saja yang dia kehendaki, Allah bagi. Dan di akhirat Allah akan masukkan dia di syurga yang atas, berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.